Okey, Bang Wan. Dipersilakan untuk kita mulakan 10 hari intensif online coaching by Pius Ganas. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bang Wan. Alright. Assalamualaikum semua. Okay, harap rasanya semua dah kenal Bawan. Okay. Hari ni Bawan akan ajar basic sebab tadi Bawan perasan dalam grup ramai tak tahu PIPS tu apa, bukan PIPS nak entry macam mana. Semua tak tahu kan, maksudnya nak layer macam mana, semua tak tahu. So Bawan akan mula pada kosong, zero. Sebab apa? Kita ada sahabat-sahabat yang dalam ni yang still tak tahu apa itu Forex. So Bawan start dengan what is Forex. Okay, walaupun what is Forex ni nampak simple, tapi hari ni Bawan akan go into detail what is Forex. Rasanya tak ramai orang buat macam ni, go into detail what is Forex. Okay, untuk semua orang tahu kan what is Forex adalah foreign exchange. Okay, foreign exchange ni adalah dagangan antara dua buah negara. Contoh GBP USD. Okay, GBP USD ini adalah Forex. Okay, ini adalah Forex. Apa itu GBP USD? GBP USD ni adalah currency di antara GBP versus USD. Okay, di mana kalau GBP naik strong, USD lemah, chart akan menaik. Okay, ini basic. Okay, kena faham GBP USD itu apa. Okay, yang tadi kita entry gold kan, tadi kita entry gold. Gold ni apa sebenarnya? Kan ramai yang cakap okay aku trade gold, tapi gold ni sebenarnya bukan foreign exchange. Gold ni adalah komoditi. Ini ramai tak tahu, tapi kita kena tahu sebab kita trade benda ni, kita suka trade benda ni. Gold adalah komoditi. Komoditi maksudnya bersamaan dengan yang macam sekarang kita tengah entry lah tadi 1855 kot per ounce. Okay, ini adalah komoditi, bukan foreign exchange ya. Okay, foreign exchange adalah currency. Okay, kita tengok dalam chart kan, apa sebenarnya chart bagi kita kan. Ramai orang tak tahu, orang cakap main buy main buy je semua kan. Tapi orang tak tahu apa nombor sebelah ni. Ni apa benda ni sebenarnya ni. Contoh GBP USD. Okey, maksud nombor-nombor kat tepi-tepi ni adalah 1.26400 bersamaan dengan sorry. Maksudnya macam ni. Okey, 1 GBP bersamaan dengan 1.264 GBP bukan GBP USD 1.264 betul lah, 1.264 bersamaan 1 USD. Okey, ini adalah Forex kan. Maksudnya 1.264 bersamaan dengan 1 USD. Okey, kita balik 1 USD bersamaan dengan 1.264. Macam itulah. So kita kena tahu apa ini kan. Lepas tu untuk gold pula kan, kita suka trade gold. Kita buka chart gold. Semua suka trade gold, tapi kita tahu apa itu gold. Okey, gold. Untuk current price sekarang ni kan 1858. Apa 1858 ni? 1858 ini adalah 1858 USD per ounce. Okey. Fokus. Okey, 1858 USD per ounce. 1 ounce bersamaan dengan berapa gram? Sebab kita dalam Malaysia kita tak pakai ounce. Ini US dia pakai ounce ni. Kalau siapa tahu tolong beritahu Bawan. Nanti Bawan akan PM bagi skill rahsia punya. 1 ounce bersamaan dengan berapa gram? No facts. Syafiqah. Lagi siapa lagi? 28.35. Oh, ini Google terus ni sampai 28.3495. Okey. Maksudnya siapa yang jawab berapa gram adalah 1 ounce bersamaan dengan 28.5 gram. Okey. 1 gram emas sekarang ni bersamaan dengan RM265. Okey.
So nak dapatkan berapa sebenarnya value dia, RM265 kali dengan 28.5. So kita tahu lah market value emas kat sekarang. So bila kita nak beli emas, kita jangan beli emas bila benda ni cat ni duduk kat atas. Confirm roketnya hari tu sampai naik 2,000 sampai 300 lebih tak silap kawan. Confirm roketnya. So kita jangan beli tahan gold mahal. Itu basic untuk currency dan gold. Okay. Bawah nak ajar pula satu benda tadi ramai tak tahu. Kiraan pips. Okay. Kiraan pips ni penting. Okay, ini take note. Take note sebab bawahan percaya. Ramai yang tak tahu lagi kiraan pips. Macam mana? Contoh kalau gold. Okey, Bon nak tanya dulu. Tolong jawab. Siapa yang tak tahu kiraan pips? Jujur. Tolong komen. Jujur, kiraan pips. Macam mana kita nak kiraan pips? Nak kira pips dalam gold, macam mana kita nak kira dalam GU? Alright, Nazirul. Ramai tak tahu kan, betul tak? Bila kita ramai tak tahu, bila kita tak tahu berapa itu pips, macam mana kita nak control risk and reward kita? Macam mana kita nak control? Bila kita tak tahu kira benda ni, macam mana kita nak control? Ustaz tadi cakap satu-satu. Kan? Maksudnya risk and reward dia satu-satu. Kalau risk dia 20 pip, bersamaan dengan SL pun 20 pip. Itu maksud dia satu-satu. Okay, so bawah nak ajar. Okay, untuk gold, kita ambil yang ni lah sekarang ni untuk GBP USD. Okay, GBP USD contoh. Okay, 1.26525. Okay, Ustaz akan bagi zone dekat atas 1.6525 sampai 1.26225. Okay, betul lah ni. Nak tahu kiraan pips? Okay, kalau kita ada otak matematik, mudah lah, kita tolak je benda ni jadi 300. Betul tak? Sini semua kosong, potong je. Semua potong-potong, so ini ada 300. 300 bahagi dengan 10. Ni agak teknikal lah, tapi serius. Ini adalah bersama dengan 30 pip. Okay. Kenapa benda ni penting? Sebab apa? Bila kita entry saja, kita terus kira siapa? Kita punya risk. Kita kira risk dulu. Maksudnya contoh, aku kalau entry 0.1, SL 30 pip, kan, aku akan rugi berapa? Cuba tahu. Kalau kita entry 0.1 and SL 30 pip, sama dengan berapa USD? So, ada yang jawab 3 USD, ada yang jawab 30. Cuma satu yang betul sebenarnya. Jawapan betul dia 30. Okey, mungkin orang tak tahu. 1 pip, okay, Bawan lukis bersepah ni sebab Bawan nak cepat dia sebenarnya sebab benda ni basic. So, Bawan tak semua orang bosan. Tapi masalahnya, memang ramai juga yang tak tahu. Kan, 0.1 tu, kalau kita asal 30 pip, sama dengan berapa? 1 pip bersama dengan 10 poin. Okey. Maksudnya kalau 30 pip bersamaan dengan 300 poin. 300 poin ni kalau kita asal kali dengan 0.1. So jawapan dia berapa? Kalau tekan calculator mau dapat dah 30 USD ni. Okey? Faham? Ini untuk currency. Currency ni kita tengok nombor belakang ni je. Kita tengok nombor belakang. Dia ada cara mudah untuk lancat, nanti Bawan akan tunjuk. Cara mudah macam mana kita nak kira pip. Tapi macam Bawan dah tak tarik dah benda-benda pakai arrow tu sebab apa Bawan tengok dalam kepala, Bawan dah kira lah. Ini sampai sini, oh ini 10 pip. Ini sampai sini 10 pip. Kita dah tahu dah. Sebab kita dah biasa tengok cat. Okey, untuk gold pula. Untuk gold, Bawan agak risau sebab ramai tak tahu kan. Kiraan pip. Okey. Contoh dekat sekarang kat sini. $1857. Okey. Ustaz akan bagi zon 1857 sampai 1855 lah contoh. Ni berapa pip? Tolong komen please. Ustaz bagi zon ni. Bagi zon.
20. Yang baru, yang tak faham, Bawan harap sangat tolong participate supaya Bawan nak korang semua faham A to Z apa yang korang buat dalam chat hari-hari. Komen. Pantas. Okey. 1857. Ada orang jawab 22. Okey lagi. Tak apa, Bawan nak tahu, korang tahu tak tahu. Itu yang penting. Tak apa, yang baru korang jangan takut, korang kena belajar. Sebab hari ni je ada kelas basic. Hari ni kelas basic. Esok tak ada. Esok tak ada dah. Esok kita dah belajar SNR ke apa, breakout semua. Hari ni kelas basic. Ada yang jawab 22 Okey. 2 pip pun ada. Okey. Kalau kita ambil nombor ni 1857, kita ambil lah 00 dan tolak dengan 185500. Kalau kita tolak sini, ini 200, betul? 200 bersamaan dengan 200 point. Bersamaan dengan berapa ni? 20 pip. So tadi kalau ustaz bagi korang zone tadi, korang buat Excel salah ke apa benda semua, kalau dah 200 point bersama dengan 20 pip. So yang betul-betulnya zone tadi 20 pip. Okey, so faham. 20 pip. Bawa nak kena tanya lagi sekali juga. Ada yang salah tak? Kalau kita entry 0.1 bersamaan dengan berapa USD? Tolong komen. Sila komen. 0.1. Kalau 20 pip kita dapat berapa? 2 USD ke 20 USD ke 200 USD? Cuba komen. 0.10 bukan 0.01. 0.10. Lot. Kalau kita tekan 0.10, saya tak tahu jalan 1857, dia pergilah sampai 1859. Ustaz pun cakap hit TP. Okey, so berapa USD yang kita akan dapat? 2 USD, 20 USD, USD 20, 2 USD, 20 USD. Okey. Siapa yang jawab 20 USD, tahniah. Anda faham benda basic ni. Tapi 2 USD salah. Salah. So, siapa yang tak faham selepas ni, boleh tanya lagi kiraan PIP dalam grup intensif online coaching tu. 0.1 sama dengan 1 USD, 1 USD kali 20 PIP, 20 USD. Okey, cara Rizal komen ni, ini jawapan yang paling tepat lah. Paling tepat cara kiraan. Benda ni berjawab sama dengan 20 USD. TP. Okey? Faham? Berapa ramai yang baru faham? Sila komen. Berapa ramai yang baru faham? Hurrah! Faham. Bahaya lah, kiraan PIP tak tahu serius bahaya sangat. So kita tulis forex ni benda yang sangat-sangat high risk. Betul. Okey. Kemudian tadi bang perasan diorang tanya dalam ustaz bagi sini dalam grup ni ada dua. Ustaz bagi apa? Yang lama dengan yang baru. Yang lama yang baru. Ni yang lama. So yang lama dia start 1 hari bulan dah tak ada. So tadi ada orang tanya apa ni yang ustaz bagi tu untuk buy ke? Risau saya tengok bila orang tanya macam tu. Oh, faham. Ustaz bagi zone kan, orang tanya ni untuk buy ke? Okey, faham sekejap. Asal ustaz tak share screen? Oh ni lah. Oi. Ni. Bawah share screen. Tak nampak screen tu. Adakah korang nampak screen Bang Wan? Adakah korang nampak? Ustaz tak boleh screenshot. Polisi. Saya bagi ustaz share screen. Tak boleh. Sebab ustaz bila ustaz bagi link tadi, ustaz dah private kan apa nama channel supaya korang tak boleh bagi link dekat orang luar. Sekejap. Bahaya ustaz sebab orang tak tahu nak buy ke sell. Okey, contoh tadi kan ustaz ada bagi zone dekat korang untuk account untuk kita grow. Betul tak? Untuk kita buat yang program untuk grow account. Kalau korang tengok dekat Pip Ganas, okey. Tadi ustaz ada bagi setup ni. Ni. Ustaz bagi zone. Ready signal goal. Nampak?
Kalau nampak sila komen kata nampak. Kalau tak nampak sila komen kata tak nampak. Break ya, betul. Memang ada reason, memang nampak. Semua orang akan nampak, nanti korang akan belajar dan korang akan nampak. Oh, break A. Tapi kita tunggu dia tak sampai-sampai. Tapi tak apa, tu bukan Ustaz ajar. Inilah reason yang Bawan tanya tadi. Ada orang tanya. Okay. So, it's okay. Sekejap lagi Bawan akan explain. Okay. Bawan, boleh sambung? Okay, sama Okay. Boleh share screen balik? Boleh screenshot tadi tak? Boleh? Boleh screenshot tak boleh Sekarang boleh. Boleh. Okay. Bagi yang tak tahu kan, bila Ustaz bagi zone tu, dia nak tak boleh juga Ustaz. Tak boleh lah? Tak boleh, sorry lah. Tak apa. Saya tunjuk dalam segmen trading view Okey lah. Contoh lah. Okey. Bawang akan bagi zone kat sini contoh kan. Okey. Contoh kan. Bila Ustaz cakap ready signal, kita tahu yang price ni duduk kat atas. Atas tau. Bila Ustaz cakap ready zone, ataupun kadang-kadang Ustaz akan bagi, Ustaz akan rajin lah, dia akan bagi lebih lah kat sini. Tapi price ni ada kat tengah-tengah sini. Okey kan. Bila Ustaz bagi zone ni, sini adalah zone buy. Okey. Bila Ustaz bagi kat atas, zone ni adalah zone sell. Okey. Sebab tu kena faham, bila Ustaz bagi, apa dia. Kan. Itu adalah untuk buy ke untuk sell. Dan rasanya kalau untuk grow account, Ustaz akan bagi goal saja Ustaz kan. Ya, untuk grow account Ustaz akan fokus kepada goal sahaja. Tengok apa kalau ada structure yang cantik yang ngam untuk currency, Ustaz akan bagi tak. Depends lah. Okay. So bila Ustaz bagi zone ni, Ustaz akan bagi point. Contohnya 1857 sampai 1855. Okay. SL pula Ustaz akan bagi 1854 lah contoh. Lepas tu TP adalah 1859 contoh. Ni contoh. So kita tahu benda ni nak buy. Okay. Bawan tadi pun agak risau sikit, ada satu benda yang korang buat, yang korang tak tahu. Okay. Ustaz tadi cakap 0.04. Betul tadi kan? Okay. Korang letak seketul kat sini. Okay, ini adalah bawa nak ajar martingale layer. Ni Salin. Martingale layer. Ini penting sebab tadi ada orang entry seketul. Ni kalau silap kita boleh meninggal layer kan. So ni penting. Contoh, bawa nak kira 0.04 ni dia payah, bawa tukar benda jadi 0.4. Bawa akan explain in detail macam mana martingale layer ni berfungsi dan macam mana dia boleh lowkan risk kita dan highkan reward kita. Okay. Contoh anggap ini TP 1857. Okay. Anggap ini SL bawah 1852. Okay. Ustaz bagi zone antara ni lah 1855 sampai 1854. Contoh. Okay. 0.4 buang-buang saja bawang kirakan 0.4 sebab senang sikit bawang nak kira untuk korang. Contoh bila Ustaz bagi buy now. Katalah nak control lot tu, atas ni kita letak 0.1 first entry kita. Jangan kita letak terus 0.4. Okey. 0.4. Andai katalah benda ni terus ke SL kan 0.4, bawah ni tak nak layer ni. 0.4 kita rugi berapa tak? 0.4 kali 1852 maksudnya kita ada 30 pip daripada zone atas sampai bawah. 30 pip. Okey, kalau 0.4 kita entry dan kita SL 30 pip, tolong komen berapa USD? 120, betul. 12? 12, ada lagi jawab 12. 0.4 tau. 0.4. Betul. 120 $120. Okey, $120.
Okey, kalau kita entry atas kertas 0.1, 0.4, kita akan rugi 120 dolar, loss. Apa kalau bawah one okey, dah ada dua cara martingale layer. Sama ada kita bawah ni kita 0.1, lepas tu bawah ni lagi kita 0.2. Okey. Ini satu cara pertama. Okey, andai kata kalau kita loss 0.1, yang ni antara tengah-tengah ni bawah akan layer dekat 1855 point 1855.4 lah, 0.5 lah. So tengah-tengah turun 5 pip, bawah layer lagi 0.1. 54.5. 54.5. Alright. So kalau kita SL, contoh kalau ketik SL, bawang suka cerita risk dulu. Bawang tak suka cerita reward, sebab kita bila entry kita kena fikir risk dulu. So kalau kita SL dengan cara layer macam ni contohnya kan, 0.1, 185 sampai ke sini adalah 0.1 sampai 1 adalah berapa ni? 55 tolak 52. 30. 0.1 yang tengah-tengah sini adalah 25. 0.2 sampai ke sini adalah 20 USD. So total loss kita adalah 55.75 USD. Okay, ini loss kita. Okay, what if kalau kita profit? Sekejap. Korang nampak, even though contoh macam kalau korang entry seketul dekat atas, korang akan loss 120 USD. Tapi kalau korang martingale layer, korang hanya loss 75 USD. Nampak? Sebab tu penting korang kena tahu macam mana korang nak jaga risk korang. Okay? Sebab tu Ustaz buat kelas ni, walaupun dia basic tapi dia advance. Supaya Ustaz nak korang jadi seorang trader yang bijak dan boleh berfikir secara rasional dan profesional. Okay? Sebab selalu orang dia akan fikir, kalau aku letak 0.4 aku profit 120 USD contoh. Tak, kita kena fikir risk dulu and then baru kita fikir reward. Faham? Okay. So tadi risk. Sekarang tadi cuba risk. korang tengok reward. berapa pula kalau reward. Okay. Kalau anda katalah kita layer 0.1 atas, dia turun lagi, kita layer 0.1 kat tengah, kita layer lagi. Kita last dekat dalam zone kita 184, kita layer lagi. Ini last lah. Lepas tu SL dah bawah kan. Okay, anda kata hit TP kita kira 0.1 sampai 157 adalah bersamaan dengan 20 USD. Betul? Sini yang tengah-tengah, entry tengah-tengah tengah ni adalah 25 USD. Tapi entry yang paling bawah ni 0.2 sampai 1857 sama dengan banyak Ustaz. 60 USD. Okey. Tadi kalau kita loss 75 USD, tapi kalau kita TP 45 campur ni 105 USD. Nampak? Korang tengok contoh satu lagi, kalau korang entry seketul 0.4 dekat 191.855 tu, korang hanya profit 80 USD sahaja. Betul. Itu kalau 0.4 sini pergi sana 80 je lah. Risk management. Korang kena tahu risk. Okay, clear tak sekarang? Sebab Ustaz nak korang jadi seorang trader, sebab Ustaz akan bagi call buy now dan Ustaz akan bagi point. So korang kena tahu macam mana korang nak jaga risk. Korang tak boleh ada satu perasaan FOMO. Maksudnya korang ada satu perasaan yang, aku takut kalau dia naik, dia fly terus. Kalau dia junan terus. Tak boleh. Korang kena bertindak dengan cara profesional. Faham tak? Zone berapa pip tak? Ustaz bagi fix. 1 point, 1 TP, 1 SL. Sebab Ustaz yang account ni, yang 100 USD ni, Ustaz nak jaga supaya korang grow. Faham tak? Ustaz tak nak dia bagi zone, korang terlepas ke apa, korang pergi entry salah. So Ustaz bagi 1 point, so daripada bawah tu korang boleh start layer. Faham tak? Okay. Faham semua? Ustaz tadi cakap perkataan FOMO. Okey, Bawan dulu kan memang ada satu perasaan yang macam ni. FOMO ni maksud dia, dia orang tahu tak FOMO tu apa? Siapa tahu yang tak? tahu FOMO tu apa? So, kalau tak tahu, komen tak tahu. Don't know. Komen don't know. Tak tahu. Cakap tak tahu. Bawang tak tahu, akan komen don't know. Dia orang mesti takut terlepas. Tak tahu don't know. Okay. FOMO ni
memang kita kena buang tau, serius. Kita kena buang sebab apa, dia akan rosakkan akaun kita walaupun akaun tu kecil, walaupun akaun tu besar. FOMO ni kita kena buang. Buang betul-betul dalam ni, FOMO ni, fear of missing out. Maksudnya kita takut terlepas setup. Ataupun kita takut kita untung banyak, untung sikit. Dan tak apa, yang penting untung sikit ataupun terlepas setup is okay. Berbanding kalau kita lost. Ingat macam tadi kalau mati tinggal kita lost tadi 75 USD, tapi kalau kita tak salah buat tadi 120 USD. Beza 50 USD tu. Bukan ringgit Malaysia 200 tau. 200. Okay, jangan FOMO. Okay, setakat sampai sekarang ni ada lagi tak yang tak faham, boleh tanya Bang Wan. Sebab Bang Wan lepas ni nak masuk fundamental sikit, agak penting tapi tak ramai orang ajar. Ledger setiap berapa pips? Okey, ada pun soalan. Soalan-soalan sini bagus. Okey. Andai kata zone tu, tapi sebenarnya kalau benda ni sebenarnya kena ajar pakai structure, tapi it's okay. Structure tu lambat lagi. Mungkin hari ke-9 baru kita akan tengok structure tu macam mana. Tapi untuk memudahkan sekarang, contoh kalau zone tu 20 pip, kan? Zone tu 20 pip. Okey. First kita entry 001 tadi tu lah, ataupun 001 lah. Okey. Lepas tu dia turun. Okey. Dia turun kat bawah ni dalam 10 pip. Kan? Kalau comfortable sebab kita 20 pip. 20 pip. Sampai sini 20 pip. Okey. 10 pip tengah-tengah ni bawah akan layer lagi. Sama ada 0.1 lah kebiasaannya. Sebab kita nak yang layer yang bawah tu yang kontrol kita. Bawah ni 0.2. Ataupun boleh buat 0.1, 5 pip turun 0.1, 5 pip turun 0.1, 5 pip turun 0.1. Pun boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya 0.01 lah. So dia naik tu, dia akan profit juga, tapi dia akan kurang profit. Tak sama macam kita layer macam ni. Faham ? Nak instant order atau pending order? Okey. Cara Ustaz takkan buat pending order. Ustaz takkan buat pending order. Bawan Apa tanya tu, pending order? PC. Okey, Ustaz beritahu lah. Ustaz dulu pernah pending order. Cerita dia dulu lah. Dulu Ustaz pernah bagi goal by limit. Tapi dia ada satu kisah, satu tragedi dia bukan kisah. Satu tragedi yang membuatkan Ustaz tak nak pakai by limit tu sampai bila-bila. Faham tak? Okey, Ustaz beritahu korang kenapa. Contoh Ustaz kata okey, sekarang ni korang letak goal by limit 1852. Contoh korang pun letak lah 1852. Okey, Ustaz letak waktu tu account 10k USD. And then Ustaz letak lot, tak silap waktu tu lot 10 ikut. Lot 10 kalau 20 pip baru loss 2000 USD. So account tu ada control lah sebab account tu account margin. So kalau account tu loss pun 2000 USD je. So akan ada lagi 8000 USD. Faham tak? Ini Ustaz beritahu cerita dia. Siapa faham? Account tu 10,000 and then Ustaz letak lot 10, SL Ustaz waktu tu 20 pip. Okay. So kalau loss, Ustaz akan loss 2000 USD. Tapi waktu tu Ustaz tak tahu, tiba-tiba price tu dia spike, ada slippage, dia terus MC, dia tak ambil SL. Faham tak? Dia terus spike, dalam masa 3 saat 10k tu burn. Dalam masa 3 saat 10k USD tu hilang dalam masa 3 saat. Okay. Oh, broker kacau. Ya, waktu tu memang Ustaz dah tak pakai broker tu. Okay, bukan broker tu, banyak broker yang spike waktu tu. Sebab waktu zaman Donald Trump memang gold super spike. Okay. So daripada tragedi tu Ustaz tak pernah letak gold by limit. Sebab benda tu bagi Ustaz berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sebab kalau korang fikir entry 0.1 kena slippage 100 pip pun baru 100 USD tak apa. Tapi kalau korang pergi letak lot 10 kena slippage 10,000 USD, mak RM50,000 tau. Faham tak? Okay. So sebab tu Ustaz tak suka dan Ustaz tak pernah galakkan student apprentice ke personal coaching ke dia pergi letak
by limit ataupun sell limit. No and never. Faham? No and never. Never, never. B. Slip this Okay. terus. Betul. Slip this terus. Okay, siapa yang tak tahu, okay, nampak tak fundamental, bukan fundamental, maksudnya what is forex ni basic, tapi Ustaz sentuh sampai slippage. Apa itu slippage? Okay, bawang pernah terkena juga slippage ni. Contoh kita entry kat sini. Okay, slippage ni adalah price yang bila dia turun, pop, dia hilang. SL kita kat sini, dia tak trigger pun SL kita. Yang jadi apanya? MC lah. Memang A kalau kena slippage ni. Okay, bawang pernah kena FOMC tahun lepas. Ingat lagi. Itu slippage lah. Okay, bawang nak masuk sedikit pasal fundamental. Bawang percaya juga. Okay, bawang jawab. Riza, pending order tu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Yes, betul. Which is dalam pip ganas, kita tak pakai lah. Buy limit, sell limit, buy stop dengan sell stop. Okay. Yang kita hanya ada 2 butang yang kita pakai. Buy dengan sell. Apakah jika di luar zon di bawah sebelum SL boleh entry? Boleh. Tapi ikut arahan lah. Kalau Ustaz dah suruh cut semua ke, Ustaz dah claim BE ke, entry. Ada lagi soalan sebelum bawang teruskan kepada fundamental. Sedikit fundamental, tak nak berat sangat. Kita instant and agak-agak kan? Agak-agak. Jangan agak-agak. Kita always entry with confirmation. Tunggu arahan Ustaz. BE selalu berapa pip? Dia tak kira pip, dia tengok pada structure. Structure tu kata boleh sell BE, baru sell BE. BE ni semua kita akan masuk. Percayalah kita akan masuk. Mungkin esok atau lusa kita akan masuk semua. Okay. Bawah masuk fundamental, tak ada soalan lagi. Okay, bawah nak sentuh sedikit pasal. Oh, sekejap. Sebelum. Memang wajib kena CSL ke? Kalau sayang duit, kena CSL. Tapi kalau dah jutawan, tak apa. Itu je saya boleh kata. Kalau sayang duit, set lah SL. Tolonglah, sebab korang kena jadi seorang trader yang profesional. Korang jangan ada mindset, selalu memang goal ni dia akan makan SL kita dulu baru naik. Tak. Itu semua korang dah kena, tak tahu lah korang kena apa. Korang kena tahu satu benda yang kita as a trader, korang kena respect setup dan structure korang. Kalau setup tu dah kena SL, mean setup kita tu fail. Dia tak pernah ada tiba-tiba go spike. Oh tak. Korang kena faham satu benda. Setiap kenaikan yang berlaku, setiap penurunan yang berlaku, spike ke apa ke, yang orang kata apa, fake out semua tu, itu semua adalah dusta. Sebab goal, setiap pergerakan dia naik ke satu tempat tu ataupun turun ke satu tempat tu, sentiasa ada reason dan sebab. Faham tak? So sebab tu saya kata kena sentiasa set SL untuk jadi seorang trader yang sebenar. Okay, Ustaz kalau benda tu set SL, dah touch SL, dah jauh dari SL ke apa, Ustaz tak akan claim kalau dia naik ke tak. Itu kita kena disiplin. Okay. Okay, Ustaz, saya rasa diorang masih ada yang tak faham pasal macam mana naik entry. Okay, bawah ni sekali lah kan. Sebab entry ni penting. Sebab Ustaz akan bagi signal esok. Bagi signal dan korang kena tahu macam mana diorang naik entry. Contoh bawah ulang sekali. Ustaz bagi zone, okay, 1857 sampai 1855. Okay. Ini adalah zone dia. Price akan datang macam ni. Okay, price akan datang. Okay, kebiasaannya Ustaz akan entry dekat sini lah. Dia ada confirmation yang Ustaz tengok lah. Ataupun kita tengok ada confirmation dia. Ustaz akan entry kat sini. Okay. Maksudnya dekat 1857. Bila kita nak layer tu, maksudnya bila zone tu sampai valid, dia akan datang main macam ni. Kalau dia gerak, tak adalah kita matikan layer tu. Okay. Tapi anda kata dia turun, kita buat structure sikit, kat sini kita layer lagi. Sebab tu dia bukan agak-agak sebenarnya. Sebenarnya layer tu dia kena ada structure market yang kita kena tengok. Dia ada reason. Ada reason dia. Tapi kita tak sampai lagi situ lah. Tapi senang ceritanya, jangan terus entry tadi kat sini. Ustaz kasih 1856.5. Ini contoh. 1857 ni contoh. Astaghfirullahalazim. Astaga. Ni contoh. So, yang penting jangan entry 0.04 kat sini seketul. Floating kat sini 20 pip. Tinggal. Bukan benda jadi meninggal dia. Itu meninggal dia.
Okey, Faham tak? Ini private part. contoh guys. Contoh, Kalau contoh. contoh esok Ustaz bagi 1857, 1855 ni contoh. So Ustaz nak tunjuk kepada korang, kalau Ustaz dah bagi zone macam tu, korang entry in the zone. Faham tak? Layer tu in the zone. Jangan dia pergi naik dah sampai 1858.5, korang baru nak tambah layer. Mak, korang dah nak EPP, korang baru nak tambah layer. Tu tak boleh. Ni Okey? jangan entry kat luar ni, jangan. Kita entry kat dalam sebab tu dia Kecuali Ustaz bagi goal buy now lagi kat atas, itu tak apa, ada reason. Contoh macam baru ni Ustaz bagi GJ berapa kali entry ya? Ustaz entry 3 kali GJ 3 sell. kali. Ustaz again. entry 3 kali. Sell GBP JPY sell now. GBP JPY sell now lagi. GBP JPY sell now lagi. 3 kali. Tapi yang tu tak apa, entry waktu biru ada reason. Sebab ada structure yang membolehkan Ustaz bagi kat korang second entry ataupun third entry. Sentiasa ada reason. Ustaz takkan suka-suka bagi JJ sell lah now. Alah tak apa, di floating tu nanti kita tambah. No. Sentiasa ada reason. Faham tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian? Sila Faham komen. Korang Sila tinggal komen. layer ke korang dah meninggal layer? Kalau faham, komen faham. Serius. Okey. Cuma bawa nak pesan lagi sekali, pasal kiraan pip tu tolong tekankan bila kita entry kan 0.1 ke ataupun 0.01 ke. Bila Excel kat sini contohnya 1855, kira siap-siap berapa yang kita bakal loss. Macam sebab tu Ustaz tanya korang tadi. Korang nak risk berapa? Faham tak? Daripada 100% ni, berapa risk yang korang nak? Sebab tu Ustaz, korang nak 10% ke 15%. So kalau korang nak 10%, setiap setup korang akan loss 10% daripada total amount balance korang. Contoh, so korang bergaduh tadi 10 dengan 15, so Ustaz ambil tengah-tengah 12.5. Siapa untuk 500 Ustaz? Kalau tadi ambil 15, kalau kita loss setup tu, kita loss 15 USD. So dalam 100 USD, ada berapa banyak je 15 USD ni? 30, 60, 90, ada 6 kali setup je kita boleh dapat. 6 kali setup, tak pandai kontrol, MC lah 100 USD ni. Betul. Alright. So Ada sampai orang kita faham. kata apa, entry boleh tak nanti tolong ajar reason? Mesti lah. Kalau tak, kenapa Ustaz buat intensif online coaching kalau tak ajar reason? Astaghfirullahalazim. Online Hari coaching ni Ustaz nak bagi korang faham semua, serius, sampai korang boleh cari setup sendiri. Badang ni wajar. Badan yang wajar ni badan. Sesuai dengan agent HY. Break structure TP M1 ataupun M5. Depends. Kadang-kadang Ustaz akan refer M1. Walaupun orang kata Ustaz gila cari setup precise sampai M1, ada student ada student PC dalam ni. Kita cari. Siapa yang PC dengan Ustaz semalam? Lepas tu Ustaz suruh dia cari setup sendiri. Sekali dia cari setup sendiri, student PC. Fly 100 speed. Mana yelah yang Ustaz bagi tadi tu. Betul. Ustaz pun tak sempat korang pukul 7 pagi, tapi Ustaz entry lah sikit. Sebab saya ingat korang semua tidur lagi. Apa inject tab. Inject tab. Ni inject tab. Kita panggil inject tab. Tolong unmute kan inject tab jap. Guys, tolong unmute kan inject tab jap. Kejap je, lepas tu kita mute kan dia balik. Saya boleh mute kan dia? Ni. Saya boleh. Afios ke? Afios? Saya tak boleh. Tak boleh. Dia kena boleh. Dah. Okay, Encik Tab. Ya. Cuba beritahu dia orang sikit apa structure yang beritahu lah yang apa yang rasa yang dia orang akan nampak nanti. Kita jangan beritahu apa yang dia orang akan belajar. Tapi apa kesudahannya nanti yang terjadi lepas kelas malam, pagi ni result dia macam ni. Cuba beritahu sikit. Lepas kelas ni maksudnya kita akan nampak structure market tengah buat apa, market breakout ke, dia nak pattern dia nak berbarah tu, lepas tu dia nak mulakan continuation, kita tahu, kita nampak pattern semua tu lah. Lepas tu kita nak entry precise, nak precise entry tu bela tau Ustaz precise sampai ke M1. So cuba beritahu sikit, betul ke tak betul precise sampai M1? Betul. Semua tu detail. Bila kita precise kat M1 lagi kita akan nampak price detail macam mana kita nak entry dengan sharp dekat mana area-area yang patut kita entry lah kan.
Tapi pagi tadi dah profit kawan. Ya, alhamdulillah. Berhenti dah je makan Hmm. Okay kan, mute balik. Alright, thank you Cik Tep. Dia student PC semalam. Semalam. Mantap kan? Sebab sehari je 100 speed terus. Sehari. Mantap. Sebab semalam habis PC Ustaz kata Ustaz nak dia mapping balik daripada awal sampai habis. Macam mana Ustaz cari setup. So dia buat satu-satu tu. Lepas tu Ustaz kata dia start esok Ustaz nak dia cari setup sendiri and then entry sendiri dan Ustaz nak tahu result apa jadi. Kalau fail ke apa tu Ustaz nak tahu. So dia hantar fly 100 speed bos. Okay, silakan sambung. Okay. Bawa nak sentuh sedikit pasal fundamental yang ramai orang tak tahu juga. Bawang terkejut baru-baru ni ada orang tanya. Fundamental kalau kita buy, okay, bawang terus explain lah. Benda perkataan penting dia, correlation. Okay, correlation ni maksudnya hubung kait di antara currency dengan currency ataupun currency dengan komoditi. Okay, contoh. Okay, kita buy GBP AUD. Buy. Okay, setup buy. Lepas tu kita jumpa pula ada satu setup. GBP CAD. Sell. Okay. Bila kita jumpa benda macam ni, okay, cuba elakkan sebab ni bawah nak just beritahu cuba elakkan. Okay. Kalau kita entry macam ni, percayalah salah satu setup ni sama ada sell atau buy ni dia akan floating. Floating ataupun HSN. Sebab baru tadi bawang tengok Euro JPY dengan GBP JPY kan, bawang ada entry sikit tadi lah kan. Zone GBP JPY tu dekat sini. Okay, so bawang entry. Tapi Euro JPY pula zone dia atas lagi sikit tau. Maksud ni pair yang berbeza atas lagi sikit. Dalam hati bawang dah cakap kan, GBP JPY ni mesti floating. Untuk apa Euro JPY ni dia ambil zone dia betul-betul baru junam. Lepas tu dia junam lah maksud lepas dia ambil masuk dalam Euro JPY barulah dia junam bersama-sama. Ini correlation yang penting. Agak penting bagi bawang, agak penting lah sebab bawang takkan entry DJ buy lepas tu GCAT sell kan, bawang akan fokus satu. Kadang-kadang korang follow signal je lah, mana tahu ada setengah orang follow signal orang lain kan. Ada grup satu signal tu bagi GA buy, ada satu grup tu bagi GCAT sell, kita buat entry dua-dua. Lepas tu kita marah orang tu salah satu letak kecil. So elakkan, ni correlation antara benda yang kita kena elakkan. Okay, bawang nak cerita sikit correlation pasal komoditi. Okay, currency AUD kan, maksudnya Australia dollar. Okay, dia sangat sensitif terhadap gold. Okay, sangat sensitif terhadap gold. Maksudnya price gold dia akan efek kepada currency AUD. Kenapa? Sebab antara sebabnya Australia adalah pemegang reserve terbesar gold kan. So antara benda ni kalau kadang-kadang lah, kalau bukan kadang-kadang selalu juga kan, bila kita sell gold kan, kita sell gold turun. Lepas tu bila kita masuk AUD CAD, contoh AUD CAD turun juga. Itu namanya correlation. Patah balik ke atas ni, correlation. Okay. So, faham bila bawang cakap macam ni, fahamlah bila kita sell gold, janganlah AUD CAD tu kita pun pergi buy pula. Maksudnya macam tu, correlation tu, dia tak selalu jadi, tapi bawang cakap, boleh katakan 70% dia akan jadi. Dia tak selalu jadi, tapi dia possible jadi. Yes, betul. So, apa yang kita buat? Kita dalam trading ni, kita nak minimizekan kita punya risk. Sebab tu, bila kita nampak benda ni, kita jangan buat dua-dua tu. Kita nak minimizekan risk kita. Okay. Lagi satu, oil. Ada setengah orang suka oil lah, serius. Bawang dulu pun suka oil. Canada punya dolar, Canada sangat sensitif terhadap oil. Komoditi juga ni. Okay, sangat sensitif. Bila oil naik, Canada akan naik. Oil turun, Canada akan turun. Ini antara correlation komoditi dengan currency. Okay. Okay, lagi satu cuma bawa nak sentuh sikit. Nombor 3 dia untuk fundamental, relate dengan news. Okay. Siapa yang dalam ni tak tahu apa itu news ekonomi kita ni.
Setiap hari kita ada. Asia Open, Euro Open, ataupun US session. Siapa yang tak tahu? Tak tahu tolong jawab tak tahu. Apa benda ni? Alert dengan news yang apa bang cakap. Tak tahu. Tak ramai lah yang tak tahu. Kebanyakan yang tak tahu. Kebanyakan yang tahulah. Tak tahu maksud, cuma tengok color je. Okey. Kawan bagi satu. Okey, Bawan suka masuk FS Street. Okey, ini fundamental bukan nak tengok apa, bukan kita nak tengok apa pun. Kita just nak tahu. Okey. Kita kena alert. So apa, bila time-time ni price akan spike. Okey. Contoh ni CNY ni tak ada benda lah. Okey, contoh esok pagi 7.30 ni. 7.30 ada medium impact. Okey. Dalam news kita ada tiga jenis news lah. Yang pertama dia high, color merah gelap lah macam ni lah. High impact. Nombor 2 medium. Nombor 3 low. Okey. 3 benda ni. Bila benda ni dalam keadaan color merah terang macam ni, maksudnya dah high impact. Okey. Bawang suka masuk ni FS Street Atas ni FS Street, ataupun boleh masuk lagi Forex Factory pun boleh. Ada banyak website news lah. Bila dalam keadaan macam ni, price akan spike kan. So news ni ada macam-macam. Kita ada NFP, kita ada PPI, kita ada PMI, kita ada CPI, macam-macam news yang high impact kan. Tapi antara yang paling favorite setiap minggu pertama hari Jumaat, high impact USD NFP. Okay, 6 pump payroll. Okey, ada orang cakap FOMC, betul. Bagi Mawan, FOMC yang kedua. Paling utama NFP lah. Kedua ni FOMC. Okey. Bawa nak cakap satu benda pasal news, alert dengan news. Kenapa? Tadi Bawa cakap pasal correlation di antara semua ni kan, GA, GBP kan. Tapi Bawa nak beritahu, semua currency sangat sensitif tau. Sangat sensitif. Sensitif sahaja dengan USD. Semua currency sangat sensitif dengan USD. Sebab tu, bila time news NFP, AUD CAD ke, GBP CAD ke, GBP JPY ke, semua akan gerak. Okey, setakat ni faham fundamental. Ni basic je fundamental ni. Alert dengan news. Buat apa nanti bila katakan ustaz bagi signal ke spike benda tu kan. Tapi kita tak alert dengan news ni. Kalau kat whiteboard bawah ni, bawah ada tulis alert dengan news. Ada kat whiteboard bawah ni, bawah tulis alert dengan news. Supaya bawah akan tengok time entry tu ada news apa tak. Okey, untuk benda yang agak penting, sangat-sangat penting, last, trading hours. Ni cukup penting. Ini gila-gila penting. Ini bukan basic, ini cukup advance. Benda ni lah yang dah ubah cara trading Ustaz dan kehidupan Ustaz dalam dunia trading. Cuba komen dulu berapa ramai nak tahu benda ni cukup bagi Ustaz akan ubah hidup korang dan membuatkan korang rasa yang forex trading ni satu benda yang cukup sesuai dengan korang. Tu je. Cuba korang komen tu. Sebab Ustaz dulu 24 jam nak trade. Sebab tu rosak. So sekarang kita akan belajar trading hours. Ini cukup penting. Sebab tu Ustaz tahu berapa ramai yang bekerja kat sini. Cuba korang komen berapa ramai yang bekerja. Berapa ramai yang bekerja. Cuba komen berapa ramai yang bekerja. Berapa ramai yang rasa aku kerja tu susah tu nak trade. Cuba tahu. Siapa yang kerja office hour? Berapa ramai yang aku kerja tu susah nak trade. Cuba komen. Saya lah rasa susah tu. Cuba komen sikit. Saya lah rasa susah tu. Cuba komen sikit.
Cuba komen tak boleh fokus. Okey, cuba. Sebab kawan Saya dulu rasa susah. Serius, bawa rasa susah. ingin tahu bekerja. Apa tu? Cuba komen. Susah, susua. Saya susah sebab jumpa klien. Okey, lagi. HP on selalu kat sebelah. Okey, Ustaz beritahu korang. Kalau korang rasa dunia forex ni mengganggu waktu trading korang salah. Korang fail. Sebab kalau korang nak tahu, waktu sebenar untuk korang trade gold adalah waktu malam. Bukan waktu siang yang korang kat office tu, yang korang pergi tengok chart tu buat apa. Sepatutnya kalau korang nak entry gold, korang entry waktu malam. Barulah set up korang tu price respect. Korang tahu set up breakout dekat gold. Kalau korang nak dia respect set up breakout korang kena entry waktu price yang aktif, waktu volume yang tinggi, waktu market tengah rancak, waktu trading hours. Bukan waktu tengah hari pukul 12, pukul 11 pagi, korang buka MT4, buka gold. Lepas tu sejam sideway. Lepas tu korang jam. Aduh, kenapa saya tak ajak ini? Itu tapi kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa pukul 8 pagi dia gerak? Dah waktu tu AUD open. Faham tak? So korang kena tahu ada reason. Faham. Okay, kita start. Sebab tu nanti korang akan perasan kenapa setiap hari pukul 3 ada signal JBP. Semuanya ada reason, bos. Okay, Bawan silakan. Okay. Dalam trading hours, dalam dunia forex ni kita bergerak 24 jam, kecuali 1 jam dia akan tutup. Dia akan tutup pada pukul 6 AM, sorry. Tutup dia 6 AM. Tutup, market close untuk sejam. 6 sampai 7. Tutup ni tutup. So jangan try buka pula. Time ni tekan-tekan asal tak boleh tekan ni kan. Satu lagi. Siapa yang dia pergi hold entry pukul katakan dia pergi entry pukul 5 pagi, lepas tu dia pergi hold, tiba-tiba price dia kena SL, tapi candle tu tak kena SL. Korang jangan tanya Ustaz kenapa. Sebab spread kembang waktu tu market open. Betul. Okay, Bawan silakan. Okay, untuk asal session okay, Bawan sebenarnya suka asal session ni, serius. Sebab kebanyakan, asal session ada, Bawan tulis sini, ada pair lah. Bawan suka pair yang berkaitan dengan asal session ni. Ada AUD, JPY. salin lah, korang jangan tak salin. Lepas tu JPY, lepas tu ada NZD. Okay, NZD ni New Zealand dollar lah. Lepas tu JPY, Jepun, AUD, Australia. Okay. Spread pun tak faham. Okay, jadi bawah yang spread tu apa benda. Asia session ni dia akan buka, sebenarnya dia akan buka pada 7. Tapi market akan start volatile sebenarnya pukul 7.30. Kalau perasan tadi, news JPY tadi semua 7.30 tadi kan. 7.30 sampai bagi bawah 10.30 lah. Masuk pukul 11, kalau masuk pukul 11.30 AM tu, dia dah slow. Pukul 11 dia dah start slow dah. Dia efektif dah ni 7. Pagi-pagi kalau pagi macam ni kan, bawang suka entry apa tau? EUR, AUD. Mantap. Selalu bagi bawang profit kalau pagi lah. Dulu bawang nak pergi kerja pagi kan, tengok trading view masuk alert, bawang entry. Okay, so pagi kita trade pukul 7.30 pagi Tapi kalau dekat Summerton tu, apprentice tu, dia orang tidur. Ustaz So seorang siapa yang bekerja kan, siapa yang bekerja pagi, mapping benda tu siap-siap kan, hari Isnin, ketemu hari Ahad, mapping siap-siap. Pagi tunggu. So ada news kadang-kadang high impact, NZD high impact, AUD high impact. So benda tu akan cepat sampai TP, cepat sampai tempat kita punya entry. Okay. Lepas tu untuk Euro session pula, kita ada, ataupun UK session, kita ada GBP, kita ada EUR. 2 ni je lah kan. Apa lagi 2 ni je lah. Okay. Segala jenis GBP punya currency dengan EUR akan start pada pukul 3 PM sampai 6 PM lah, boleh lah 6 PM. Sebab tu kalau perasan, Ustaz bagi setup zero float time pukul 3 tepat ni 3 tepat, dia tak bagi chance. Sekarang 31 minit. Dia bagi. Dia ambil kesempatan terhadap trading hours. Sebab tu bila setup tu ada di dalam tempat yang betul, dia akan gerak. Sebab tu kalau korang perasan, korang entry pada pukul 12 PM lah contoh, entry GBP CAD ke GBP JPY. 12 PM ni floating sampai pukul 3, tiba-tiba gerak. So kenapa kita nak buang masa 2-3 jam sebelum tu layan floating, padahal kita boleh entry pada pukul 3? Kenapa? Kalau tak percaya kan, esok
2.45 kan, cuba korang mapping, korang tengok pair GBP. Ada tak setup breakout? Ya, setup breakout tu Ustaz tak ajar lagi. Maybe esok. Tapi Ustaz nak korang tengok esok pukul 2.45 kan, korang mapping ada tak setup breakout yang ada dekat price GBP. And then cuba tepat pukul 3 tu, cuba korang tengok first candle tu dia boleh gerak berapa pip. Dia boleh spike. Kalau dia betul-betul ada dalam zone and then dah ada confirmation ke apa ke, candle 1 minit tu dia boleh fly 20-30 pip bos. 20 pip, Faham betul. Ustaz pun tak faham, kadang-kadang ada orang tu dia suka bekerja dalam masa 5 jam untuk 20 pip. Sedangkan Ustaz suka trade gold malam sebab 10 minit dia boleh bagi Ustaz 30 ke 50 pip. 10 minit. Tapi orang lain dia nak 10 jam untuk 50 pip. Faham tak? Okay, cuba korang kena jadi seorang trader yang bijak lah. Sebab tu saya kata korang kena tahu apa asas-asas untuk jadi seorang trader yang betul. Jangan korang fikir aku kena 24 jam nak trade. Ustaz tak, Ustaz tenang lah. Tepat 2.45 Ustaz akan tengok chart ada tak yang nak sampai zone. Tepat pukul 7.45 ataupun 6.45 Ustaz akan tengok dia candle pukul 7 tu, candle pukul 8, candle pukul 9. Awak tu je. Faham tak? Jangan korang pergi macam sekarang 12.30 sempat gini, market tutup pukul 5, pukul 6 entry lu. Memang tak gerak Tak gerak. Be a professional trader. Dan korang ada komen Ustaz. Dah ada komen. Fair CHF, betul. Terlupa bawaan Euro Session CHF. Okay. Tapi kita dalam pondok Ustaz kita ada tragedi. Kita ada tragedi dengan CHF. CHF korang tak payah. Kita Ustaz dulu, favorite Ustaz adalah dulu Ustaz suka hentak. Semua orang tahu. Ustaz akan buat live trade, Ustaz akan hentak per habis. Memang selalu korang tengok kalau live trade orang akan masuk 0.01 macam tu kan. Tak, Ustaz tak bagi chance dia dulu. Ustaz akan hentak 0.2 ke 0.5 ke lot 1, Ustaz hentak per habis dengan dia orang. And then waktu tu kita orang entry pair Euro CHF. Korang tahu tak, pair Euro CHF tu Ustaz entry dah lot besar. 2 jam korang tahu berapa pip running? Ni 2 jam Ustaz cerita orang 2 jam. Korang rasa berapa pip running? Korang rasa lah? Rasa lah. 20 pip, 5 pip. Korang tahu tak, 8 pip je. 2 jam tunggu tak sampai 10 pip. Stress nak mampus. Korang tahu tak? Tak boleh rodah live trade. Beramai-ramai kena sidai. So Ustaz benda tu, Ustaz dah ban terus. PSHF ban terus. Mampu lah dia. Ban terus. So dalam pip waktu ganas tu memang kita ban CHF. dalam pip ganas kita ban terus. Sebab dulu memang Ustaz suka lah. Kita memang suka live trade. Daripada dulu lagi. So live trade tu memang Ustaz suka hentak terus lah. Kat Ustaz tak boleh kontrol. Sebab tu bila tadi Ustaz nak start account 100 USD, Ustaz suka dah lama aku tak trade 001. Sebab suka hentak dia sebab bukan Ustaz jujur bukan salah hentak sebab dia nak hentak tak salah bila korang ada risk and reward yang betul. Maksudnya kalau account korang tu 1000 USD, korang pecahkan kepada 10 account. So account 100 USD tu kena willing to lose, and then dia kena boleh tampung beberapa floating ataupun berapa zone valid dia tu, katakan 30 pip dia boleh tampung, and then korang tak boleh close selagi dia tak dapat win ratio yang betul. Faham tak? Korang tak boleh bila korang full margin TP 10 pip korang angkat, itu tak betul. Faham tak? Korang jangan bila korang full margin asal biru je korang nak hold, tak boleh. Nak keluar tak boleh. So kalau nak full margin tak salah, tapi kena ada cara dan strategi yang betul lah macam Ustaz dulu. Faham tak? Faham tak? Dok. So kita orang bawang pun dah tak mapping langsung CHF lah, banyak kena dengan pahit CHF. Tapi salah satu sebab kenapa CHF bergerak sangat perlahan sebab ni lah, antara salah satu sebab lah. CHF adalah antara salah satu currency yang safe haven. Safe haven tu pergi try Google, adalah currency yang agak selamat pilihan dunia. Okay, untuk US session pula, ini yang Ustaz bagi setiap hari pukul 8 PM sampai 11 PM. Go. Dan segala jenis lah. Maksudnya US session ni akan buka USD, CAD, apa lagi ni je lah. Mostly, So dia akan buka time ni. So time ni market, tapi antara banyak-banyak session ni, yang paling volatile sekali adalah US session. Kan? US session ni.
8 sampai 11. So kalau kita entry pukul 2 pagi, untuk pukul 3 pagi dia agak mengarut sikit lah. Kecuali FOMC lah pukul 2 pagi. Okay, tadi ada orang tanya dalam kiraan spread. Okay, ini adalah account commission lah. Kita dalam beginner kita ada 2 account, satu STP Ustaz . Betul. Lagi satu yang ni lah, fraud standard ni. Okay, spread ni lah, nampak ni. Spread 8, spread 13. Maksudnya bila kita entry, okay, ramai ke yang tak tahu pasal spread ni? Oh, bagus Hana Azhari. Masa winter rasanya bukan rasanya, memang betul. Masa winter trading session semua akan lewat sejam. Betul. Itu betul. US session dah akan buka pukul 9, Euro akan buka pukul 4, semua lewat sejam. Okey, spread ni adalah broker lah, bahasa cerita broker. Spread ni kalau kita tengok, kita buka kat sini kita nampak lah ni. Spread 13, spread 8. Okey, ini account yang ada commission. Tapi spread dia sangat-sangat rendah. Okey. Okey, So, kita boleh cakap tentang spread je . Ada orang tanya kenapa Ustaz suggest guna account fraud standard ECN. Salah satu reason dia adalah satu, leverage dia besar. Yang kedua, korang tahu tak, kalau korang pakai account STP, okey, fraud standard STP, dia punya spread dia maintain kepada 4 pip, maintain. Okey, tapi account fraud standard ECN, bawang cuba buka jap dia punya spread. Ni ya, spread dia. Tak buka dekat coach tu. Okey, cuba korang tengok korang tengok betul-betul ZAU USD. Korang nampak spread dia apa? 12. Nampak tu? Cuba bawang screenshot ya. Okey, korang tengok spread dia 12. And then yes, betul, memang dia ada commission 0.2, betul? Yes, memang dia ada commission 0.2, tapi korang tahu tak? 0.2 kalau tambah 12 ni baru jadi berapa? 3.2. Maksudnya kalau korang entry, korang akan terus merah 0.32 lah. Tapi kalau korang entry pakai fraud standard STP tu, korang akan terus automatic nak 0.4. Faham tak? Sebab tu Ustaz kata, better korang pakai fraud standard ECN ni, dah lah leverage dia besar. Korang tahu nak entry gold, leverage kena besar. Okay, tambah pula waktu ni dia cut leverage. So sebab tu Ustaz kata, better korang pakai fraud standard ECN. Sebab spread dia tak fix macam fraud standard STP dia fit 4 pip. So nak tak nak dia akan maintain 4 pip. So better korang pakai ECN, dia save 1 pip. Memang nampak macam tak banyak, tapi kalau Ustaz, kalau lot 10 banyak bang. Okay. Ni beza dia ni lah. Kita entry yang commission 3.2, kalau kita entry STP ni 4 USD. Faham tak? So sebab tu Ustaz kata. Okay. So ini bukan apa, sebab Ustaz nak korang maksimumkan profit korang. Sebab kita nak leverage yang besar, tapi kita nak profit margin kita pun besar. Okay, so better korang pakai fraud standard ECN. Okay. Okay, Ya, sambung. tanya, Mawan, untuk currency EUR dan GBP yang pair dengan USD, kita akan fokus pada Euro session ke USD? Okay. Kalau Ustaz. Bagus soalan ni. Sebab apa? Okay, untuk Euro session, kan, Bawan akan cari pair EUR dan GBP berlawanan dengan apa-apa saja. Tak ada masalah. Tapi Bawan takkan cari setup USD CAD pada time Euro session. Sebab kita tahu USD buka malam, Canada pun buka malam. So janganlah kita cuba-cuba, bukan tak boleh sebenarnya, tapi kita line floating, tak shock. USD CAD entry pukul 3. Dia jadi macam lemah sikit. Ada lagi soalan tak? Saya rasa dah habis Ustaz untuk saya punya basic ni lah. Okay, so kita malah ramai-ramai untuk kita ucapkan bukan Al-Fatihah, tapi Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bang Wan untuk sesi pada hari yang pertama ini.